Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini akidah dan akidah kafah tahun 4 kamu akan mempelajari unit 2 beriman kepada qada dan qadar. Okey, pada minggu lepas, kita telah mempelajari maksud qada dan qadar, iaitu qada ialah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali, manakala qadar ialah ukuran yang ditentukan oleh Allah kepada semua manusia. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat dulu apa hukum beriman dengan qada dan qadar. Pertama, mempercayai qada dan qadar adalah rukun iman yang mesti diyakini. Sebagai seorang Muslim, kita perlu yakin dalam rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, sesiapa yang tidak mempercayainya tidak termasuk dalam golongan orang beriman. Golongan yang tidak mempercayai qada dan qadar merupakan golongan yang sombong kepada Allah. Di sini dijelaskan bahawa sesiapa yang tidak mempercayai qada dan qadar tu tidak termasuk dalam golongan orang beriman, malah dikategorikan sebagai orang yang sombong kepada Allah. Jadi, kita sebagai seorang Muslim yang beriman wajib percaya dengan qada dan qadar. Terdapat beberapa sifat-sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar. Antaranya ialah pertama, takut dan berharap. Takut kepada siapa? Siapa kita perlu takut? Berharap. Apa yang kita harapkan? Berharap kepada siapa? Okey, kita lihat takut. Takut kepada siapakah manusia seharusnya takut? Takut yang sepatutnya ada dalam diri manusia ialah takut kepada azab atau balasan daripada Allah. Maksudnya takut azab ni ialah takut nak buat jahat. Takut nak buat perkara yang tidak baik. Takut nak buat perkara yang Allah larang. Okey. Dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 175, "Fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin." Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Allah dah berfirman dalam Al-Quran. Allah cakap, janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka ni ialah selain dari Allah. Janganlah kita takut pada jin ke, hantu ke, orang jahat ke. Tapi kita kena takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Maksudnya, bukan tak boleh takut pada orang jahat. Kita perlu takut. Tapi yang kita perlu lebih lagi takut ialah kepada Allah. Okey, kenapa takut kepada Allah? Kenapa kita kena takut pada Allah? Takut kepada Allah tidak menyebabkan seseorang Muslim itu jauh daripada Allah. Maksudnya, bila kita takut kepada Allah, kita akan rasa Allah tu dekat dengan kita. Bila Allah dekat dengan kita, kita akan rasa takut nak buat jahat. Takut nak buat perkara yang tak elok. Takut kepada Allah akan menyebabkan seseorang itu mengharapkan keampunan Allah. Bila kita ada rasa takut pada Allah, kita akan sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah. Apakah yang diharapkan daripada Allah? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan untuk Allah bagi? Manusia yang takut kepada Allah mengharapkan keampunan dan sentiasa berdoa untuk mendapat balasan yang baik daripada Allah. Balasan apa tu? Jom kita lihat. Balasan yang
paling baik adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Maksudnya balasan yang paling baik ialah kita mengharapkan ampunan Allah, kemudian mengharapkan balasan baik dari Allah. Apa balasan yang paling baik yang kita boleh dapat? Ialah keredaan Allah. Bila Allah redha dengan apa yang kita buat, insya-Allah balasannya ialah syurga. Okey, itu tadi pertama, sifat yang pertama. Okey, sekarang kita lihat sifat yang kedua. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 8. 7 dan 8. 7 dan 8. Okey, ni yang untuk kedua muka surat 8. Berusaha dan berikhtiar. Berusaha dan berikhtiar ni sama je. Berusaha. Berusaha apa? Usaha dengan bersungguh-sungguh. Tidak berserah kepada nasib semata-mata. Contoh, kamu impikan berazam tahun 2021 ni nak lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun. Itu impian kamu. Bila kita dah plan, kita dah impi, kita dah azam, kita kena berusaha. Berusaha macam mana? Kena rajin buat kerja sekolah, rajin baca buku, selalu ulang kaji pelajaran. Itu kita punya usaha. Bila dah berusaha, kita kena berdoa. Dan kemudian kita serahlah kepada Allah. Maksudnya kita dalam hidup kita ni kena ada usaha dan doa. Mengenai usaha dan ikhtiar ni juga, Allah ada berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yuqayyiru ma biqaumin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran. Allah ni takkan ubah nasib seseorang itu sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita nak makan, kita rasa lapar, nak makan. Apa yang kita buat? Kita pergi dapur, ambil makanan, kemudian kita makan. Itu kita panggil sebagai usaha. Jadi, kalau kita tunggu je, kita tak ada usaha, boleh ubah tak apa yang kita ni? Boleh tak ubah? Kita nak makan, kita tunggu je makanan datang. Adakah akan kenyang? Tidak kan? Kita akan sentiasa lapar. Jadi, macam tu juga dengan usaha. Kalau kita nakkan sesuatu tapi kita tak buat apa-apa, akan dapat hasil tak? Tidak kan? Okey, yang ketiga, tawakal. Dah berusaha, berdoa, kemudian yang ketiga ni bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal ialah berserah kepada Allah dan berusaha bersungguh-sungguh. Kejayaan yang sebenar adalah hak Allah. Maksudnya bila kita dah usaha dah, bila kita doa, minta kepada Allah mudahkan urusan kita, minta pertolongan daripada Allah, kemudian kita perlulah berserah kepada Allah. Allah yang menentukan nasib kita. Allah yang menentukan qada dan qadar kita. Sama ada nak berjaya ke, gagal ke, semuanya atas ketentuan Allah. Hubungan antara ikhtiar, tawakal, qada dan qadar. Apa hubungan mereka ni? Apa hubungan antara ikhtiar, tawakal, qada dan qadar ni? Pertama, manusia telah diperintahkan oleh Allah agar berikhtiar dan berusaha. Berikhtiar dan berusaha ni adalah atas perintah Allah kepada setiap manusia. Manusia hanya mampu merancang, tetapi Allah yang menentukan keberhasilannya. Kena ingat, kita hanya mampu merancang, tapi Allah yang menentukan. Yang ketiga, ikhtiar dan usaha adalah perkara wajib dilakukan.
Kita perlu dalam hidup ni perlu ada ikhtiar dan usaha. Jika kita bertawakal dan menyerahkan segala-galanya kepada takdir tanpa berusaha terlebih dahulu. Tak betul lah kalau kita bertawakal je tanpa usaha. Mana nak dapat hasilnya kan? Okey, seterusnya ialah hikmah ataupun kesan jika beriman kepada qada dan qadar. Pertama, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Maksudnya, selepas apa yang kita telah buat, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak berputus asa apabila gagal. Maksudnya, apabila mendapat kegagalan, kita akan terus bangkit dan berusaha lagi. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu. Apa yang kita hajar, apa yang kita inginkan, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Yang keempat, redha akan ketentuan Allah dan sabar menghadapi dugaan. Walaupun apa dugaan atau ujian yang datang dalam hidup kita ni, kita kena sabar dan redha. Yang kelima, akan memperoleh keteguhan iman. Bila kita beriman kepada qada dan qadar ni, keteguhan iman kita ni akan lebih kuat. Keenam, akan melahirkan seseorang yang berani dan berhemah tinggi. Bila kita beriman kepada qada dan qadar ni, insya-Allah diri kita akan lagi berani dan berhemah tinggi. Berani dalam apa tu? Berani membuat keputusan, berani menghadapi cabaran. Itulah yang dikatakan berani. Boleh faham semua? Okey. Maklimah harap antum semua faham apa yang kita pelajari hari ini. Okey, kita belajar tentang 3 sifat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, takut dan berharap, iaitu takut kepada azab Allah dan berharap kepada keampunan Allah. Yang kedua, berusaha dan berikhtiar. Sebagai seorang yang beriman kepada qada dan qadar, perlu ada sifat berusaha dan berikhtiar. Yang ketiga, tawakal, iaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kejayaan yang sebenar adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kamu mempelajari hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sebenarnya hikmahnya banyak. Ini Muallimah bagi 6 sahaja. Ada banyak lagi hikmah-hikmah yang kita perolehi jika beriman kepada qada dan qadar. Okey, Alhamdulillah. Muallimah rasa pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Muallimah harap kamu dapat faham dan dengan jelas apa yang Muallimah sampaikan hari ini. Sebelum itu, Muallimah minta semua untuk membuat latihan dalam buku aktiviti akidah, muka surat 3 hingga 8. Dan bagi yang telah ada buku aktiviti akidah kafar, diminta juga untuk menyiapkan latihan muka surat 16 hingga 17. Bagi yang belum ada buku kafar, tak apa, nanti dah ada buku, boleh buat pada masa akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.